Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilaha illa anta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kepada kita berada dalam bilik ilmu. Dan kita pohon dan harap supaya apa yang kita dengar ni boleh kita pegang, boleh kita amal, dia kekal sampai kita mati, insya-Allah. Jadi muka surat 21 dah, muka surat 21 lebih kurang tengah lah. Berkata Syekh Sanusi rahimallahu ta'ala, berkata Syekh Sanusi rahimallahu ta'ala dalam syarah kitabnya Ummul Barahin. Dia kata lagu mana ya? Kita baca arti lah. Dan sesungguhnya telah menyatakan segala imam ikutan kita bahawa tak dapat tiada daripada faham akan makna dua kalimah itu. Jadi dia kata untuk Syekh kita ni kata ya, mengikut Syekh Sanusi rahimallahu ta'ala, dia kata sesungguhnya atau betul lah segala imam-imam kita, iaitu bagi kita iaitu Syekh Hasan Asy'ari dan Al-Mansur Maturidi yang menyatakan bab usuluddin ni. Jadi dia kata kita faham lah bahawa demo tu nak tunjuk kepada kita makna dua kalimah syahadat. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak raya hatu je kita, dia kata. Duk cara nak raya hatu. Dia nak raya hatu lah orang paling marah sekali. Tengok Nabi kita lah, siapa kepun nak bunuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tanya apa kau nak marah telajak kali kalimah tu. Sebab dengan menyebut kalimah tu, kita mengakui bahawa Allah Ta'ala itu Esa, wahdah. Esa, wahdatul zat, wahdatul sifat, wahdatul af'al, wahdatul asma. Wahdatul zat mana esa pada diri dia, wahdatul sifat esa pada sifat dia, wahdatul af'al mana esa pada pekerjaan dia, wahdatul asma esa dari segi nama-nama dia. Lah gitu. Dan jikalau tiada ia faham akan makna dua kalimah itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, nescaya tiada boleh manfaat dengan kalimah itu. Tak ada manfaat, tak ada faedah kalau kita tak tahu. Tak ada faedah, dia kata. Orang yang mengatakan daripada kekal di dalam neraka. Jadi kalau tak ada kalimah tu, masuk neraka kekal. Tak ada kalimah la ilaha illallah ni, masuk neraka dia kekal. Tidak kata boleh taubat dak. Kalau tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak wayak besar tak besarnya kalimah tu. Dan kita pun duk berjuang, duk menegak ke Islam, iaitu nak menyatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semaya, kita puasa, kita berapa kita buat, kita nak menyatakan kalimah tu.
Sebab tu lah semaya ni kita kira kerja kita yang utama ya Tuhan amanahkan kepada kita supaya kita buat tu untuk menunjukkan kehambaan kepada dia. Dan dalam semaya kita tu tak boleh tinggal mengucap dua kalimah syahadah. Wajib kena kata berapa kali sehari semalam ada 17 kali tak sehari semalam. 9 kali. 9. Jadi 9 kali dalam semaya kita ni, iaitu 2 kali dalam Zuhur, 2 kali dalam Asar, 2 kali dalam Maghrib, 2 kali dalam Isya dan sekali dalam Subuh. Jadi 9 kali kita duk sebut kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak sebut waktu tak sah semaya sebab rukun semaya. Dan kata Syekh Muhammad Fajiji di dalam Khasiatus Sanusi, dia kata lagu mana? Dia kata kerana bahawasanya ulama yang diredai Allah Ta'ala daripada mereka itu ulama, sesungguhnya telah muafakat sekalian mereka itu ulama atas bahawasanya barang siapa orang yang bebal, orang yang bodoh, yang tiada tahu ia orang bodoh tadi akan makna dua kalimah itu, dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, nescaya tiada diperolehi baginya pada agama Islam. Tak boleh kata Islam lagi kalau tak ada kalimah tu. Tidak, dia kata kalau tak reti dia kata cek orang tu bodoh. dia kata begitu. Bukan kata bodoh. Mana orang tak boleh kata tu orang bodoh, dia kata tak boleh kata. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Kalau tak boleh kata lagi tu, maka tidak diperolehi baginya agama Islam. Berat tu. Mana tak boleh kata Islam lagi. Sebab apa? Sebab agama Islam ni didirikan atas 3 perkara tu lah. Iaitu didirikan atas Islam, atas iman dan atas ihsan. 3. Kalau tak ada 3 tu, tak boleh kata agama lagi. Dia kata itu saya kitab ni. Kalau kita tak puas hati, kita bicara. Kena bicara, kena bahas supaya kita faham makna. Tu saya kitab ni kata duk rakyat kita, duk nasihat kita, beri panduan kepada kita. Ya? Jadi tidak agama Islam lagi. Kalau tak ada 3, tak ada 3 yang terkandung dari kalimah, 2 kalimah syahadah tadi. Akan tetapi orang daripada kafir Majusi jua, ia tiada dimakan sembelihnya dan tiada halal menikahi dia, dan tiada boleh menerima pusaka dan tiada boleh dipusaka akan hak hartanya itu oleh kerabat yang Islam. Jadi kalau dia tu tidak Islam lah, maka dia tak boleh terima belaka saka daripada mak ayah dia Islam, ataupun tak boleh terima, tak boleh makan sembelihan dia tu. Tiada halal kalau kita menikah dengan dia. Tidak boleh mempusakai harta, tak boleh berlaku. Sebab sah semua tu mesti Islam dulu. Kalau tidak Islam tak sah. Sebab itulah kalau kita katalah suami isteri, salah satu jadi kafir, dengan sendirinya tercerai. Kalau jadi kafir salah seorang. Jadi kalau bahasa tercerai, nak lagi kena dia masuk Islam, nikah semula. Lah kata. Mana kerana kafir tu tak boleh nikah pun jadi tak sah.
berkata nak menikah je tak sah je. Kita nikah dah laki bini ni. Tiba-tiba je salah seorang jadi kafir. Maka dengan sendirinya dia tu tercerai. Walaupun tidak cerai, tercerai. Jatuh lalu. Lah kata. Lepas tu dia tak boleh terima saka bergapo. Ya? Lah kata. Ada kes ni dekat rumah kita di Pasir Mas tu. Betulnya anak dia tu masuk Islam. Dia beli rumah tu. Apabila dia beli rumah tu, dia kendaki anak dia ni mati. Apabila mati, marilah mak ayah dia, adik-beradik dia nak terima zakat. Bukan Islam lah sebab dia orang Chiang Rai tu. Dia Chiang Rai tu, duduknya, balik siang. Jadi mari dia nak terima zakat, dia kata harta anak dia. Pergi majlis kata tak boleh. Tak boleh tak atas 3 sebab dia kata. Pertamanya sebab awak kafir. Yang keduanya sebab awak rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, rakyat Thailand. Dan yang ketiganya awak bukan orang Kelantan. Sebab negeri Kelantan ni dia kemas sikit. Makna kalau anak kita bukan anak Kelantan, nak terima saka kita sini payah. Payah lah. Lah gitu. Jadi hak kerabat, hak Islam aja boleh terimanya. Bukan Islam tak boleh terima harta. Tak boleh apa ni, hak dia rakyat tak boleh sembelih, tak boleh. Kalau kita main-main, kita kata orang kafir tu sembelih ayat. Orang kafir tak boleh kata sembelih sebab tak sah. Cina kata dia sembelih ayat, kita kata dia sembelih ayat. Tak boleh kata sembelih lah sebab kalau sembelih ni kena orang Islam. Kalau tidak Islam, kita kata potong. Dia potong ayat, sudah. Tak boleh guna kata sembelih tu. Dia kata, itulah potong, tak boleh panggil sembelih. Tak boleh sebab tidak sah sembelih ni bagi orang bukan Islam. Sah tu kerana dia Islam. Lah kata. Boleh kata? Kalau tak setuju kena kata. Law ni kita pakai serupa. Kita ingat orang kafir dengan Islam ni sama. Dia kata kahwin pun mati boleh masuk surga, dia kata. Kahwin pun ada surga juga. Dia ingat surga dia dengan surga kita dia lain. Kalau ada lagi tu ayat surga ni hak Tuhan je. Tak ada hak tokong ke hak Tuhan. Apabila hak Tuhan nak masuk surga, disyarat dia kena Islam dulu. Pak Islam pula kena 2 je dalam Islam. Iaitu Islam yang mukmin dengan Islam yang fasik. Tetapi Islam yang fasik dia kena basuh dari neraka dulu. Sehingga cuci baru boleh masuk surga. Manakala Islam hak seorang lagi tu tak boleh masuk surga selama-lama, iaitu Islam yang munafik. Sebab syarat nak munafik ni kena Islam dulu. Tak boleh kata MIC ke MCA kata orang kita ada munafik dah. Tak boleh kata. Sebab munafik ni hanyalah syarat dia kena Islam. Islam yang munafik. Bapa tu kita panggil munafik tu sebab dia ada sifat-sifat munafikin tu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan yang dijelaskan oleh hadis tu 3 perkara lah. Nak nampak benar ya. Apabila kecek pelawak. Tak kira siapa, kecek pelawak lalu. Apabila beri amanah dia kena. Orang suruh jaga pitih dia pakai ke dia. Orang suruh beri ayat dia pakai ke dia, misal. Munafik dia. Ya. Kemudian apabila berjanji tidak tepati. Kahwin lepas pilihan raya ni, kahwin nak beri harga barang murah misalnya. Tiba-tiba tak buat. Aceh lah tu. Kalau kita kata munafik. Ada. Dia kata, tak kira jadi munafik selalu. Hak Tuhan kata. Tak kira Tuhan pelawak kita. Sifat dia lalu. Orang kata dia tidak munafik, sifat saja munafik.
Weh, kalau dia sifat kera kat dia tu kera lah. Tak okay, sifat kera dia tu orang. Kau guano. Kalau ada sikit-sikit sebab kera tu orang panggil badi, baru badi dia. Tetapi bukanlah dia tu kera. Ibarat tu supaya senang. Sebab orang lain dia tu tidak munafik tu, sebab perkataan dia je munafik. Tak. Apabila sifat munafik, dia tu orang munafik. Sebab sifat ni, dia tak boleh duduk di sendiri. Dia kena duduk di tuai. Dia bagi lah. Sebab sifat putih dah tu duduk di peti. Dia tak boleh kata duduk di benda apa. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Lah gitu. Yang jahil tak boleh marah lah ke dia. Kalau kita tak boleh marah sebab dia jahil, tak nak guano. Jahil guano dia tu lulus PhD pun dah jahil dalam Islam. Dia jahil, tapi jangan kata jahil marah dia. Sebab dia orang PhD, kita kata telajak benar dia mau kata. Telah gitu je lah. Barang siapa orang yang tahu akan makna dua kalimah itu, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka iaitu orang yang kafir dikekalkan akan dia di dalam api neraka. Mana kalau orang tiada tahu, tak tahu kalimah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, maka orang tu kafir. Dia kata tu saya tak beragama kata ni. Apa dia baca ni? Mau kata orang tu mengajar kata kafir tak. Kita baca dia kata. Pas kalau kita tak setuju tak bahas lah. Setuju kata suruh bahas lah dia. Bahas lah. Kalau nilai agak. Kalau boleh ada ruang, kita boleh kata. Dan jika banyak perkataan ulama yang mengatakan demikian itu, memadalah akan kita perkataan ulama yang tiga orang ini. Kalaulah kita dengar ulama-ulama lain banyak dah orang, kita pakai hak tiga ni, hak dalam ni Syekh Sanusi ni, kemudian apa nama ni yang kedua tadi, Syekh apa nama ni, Muhammad Panjiji tadi. Jadi pada dua tiga ni dia kata. Tak payah nak ambil orang lain, Syekh Sayuti ke Syekh lain, supaya berlaku. Maksud dia situlah. Maka segala ulama yang lain itu pun demikian juga perkataannya. Maksud serupa yang ambil orang lain. Cuma cara dia royak tu mungkin setengah-setengah kita kurang faham. Sebab bahasa dia tu bahasa laras tinggi. Misalnya sebab bahasa sastra, dia guna dalam bahasa sastra. Bahasa sastra tinggi kat Quran kita. Sebab tu dalam Quran kita laras sastra dia tinggi sangat. Terutamanya perkataan yang berkaitan dengan tasawuf. Misal dia kata wa ma ramaita iz ramaita. Dia kata tidak mung tergedah tu ketika mudah. Kalau kita nak faham lagu mana, kita orang bodoh ni. Cuma kalau kita ngaji, kita faham lah.